Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari hadis tingkatan 4, halaman 56 hingga 60. Pelajaran 8 yang bertajuk Hindari Dosa-dosa Besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaqq wa aklur riba wa aklu malil yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Maksudnya, jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Baginda bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sihir dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kebenaran, dan makan riba dan makan harta anak yatim dan melarikan diri daripada medan peperangan dan membuat tuduhan berzina terhadap wanita yang beriman, yang suci dan terpelihara daripada maksiat. Jom kita lihat 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Yang pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, makan riba. Yang keempat, membunuh. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan beriman dan suci berzina. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik terbahagi kepada 2, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali ini membawa maksud nyata, manakala syirik khafi pula membawa maksud tersembunyi. Syirik jali membawa maksud menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pada zat, sifat dan af'al. Contohnya, menyembah berhala, meyakini Nabi Isa AS sebagai anak Allah, meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Maksudnya benda yang dibuat secara terang-terangan. Kemudian kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan syirik khafi. Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Contohnya, melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia, iaitu riya. Berasa hebat dengan amalan sendiri, iaitu ujub. Sifat-sifat ini yang dinamakan sebagai masalah hati ataupun penyakit hati. Kemudian kita lihat pula perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin, iaitu sihir. Apakah contoh sihir? Contohnya adalah santau, pukau, minyak pengasih, pelaris, nasi kangkang. Okey, apa kesannya? Kesannya akan mengakibatkan kesakitan tubuh badan kepada individu yang terkena santau ataupun sihir. Kemudian boleh mencetuskan pergaduhan, memorak-perandakan rumah tangga dan boleh menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga adalah membunuh. Maksudnya adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya, menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, meletakkan racun dalam makanan. Kesan dia, menyusahkan keluarga mangsa pembunuhan, memporak-perandakan kehidupan masyarakat. Jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan makan riba. Makan riba membawa maksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan juga piutang. Contohnya, hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan perutusan tertentu. Contohnya, Ashraf bagi pinjam dekat Amar 4,000. Lepas tu Ashraf suruh Amar bayar 5,000. Itu adalah contoh riba. Okey, apa kesannya? Kesannya mengakibatkan penindasan, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Berlaku penindasan lah. Yang kaya akan terus kaya. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim membawa maksud menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Apa contohnya?
membelanjakannya untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebihan, menyalahgunakan harta anak yatim. Kesan dia apa? Mengakibatkan penindasan kepada anak yatim itulah, menjejaskan hubungan kekeluargaan. Haram hukumnya makan harta anak yatim. Jom kita lihat pula yang keenam, iaitu lari dari medan peperangan. Apakah yang dimaksudkan dengan lari dari medan peperangan? Iaitu meninggalkan medan peperangan sewaktu menghadapi musuh. Contohnya, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi serangan musuh, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kesannya, keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Negara akan terdedah kepada penjajahan dan campur tangan asing. Jom kita lihat pula yang ketujuh, iaitu menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina, atau di dalam bahasa Arabnya, qazaf. Ta'rif qazaf ialah menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Kita suka-suka hati je cakap, weh Siti tu berzina. Kita suka-suka hati je tuduh kan tanpa ada saksi yang melihat perbuatan perzinaan tersebut. Contohnya percakapan yang jelas seperti kamu telah berzina, atau memanggil seorang wanita wahai pezina, weh hang kan penzina. So tak boleh. Kesan dia apa? Menjatuhkan maruah lah dan mencetuskan perbalahan. Jom kita tengok pengajaran hadis. Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana boleh merosakkan akidah. Kita hendaklah menghindari diri daripada perbuatan membunuh kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Kita hendaklah bersikap amanah dalam menguruskan harta anak yatim untuk memelihara hak orang lain. Kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Dan kita hendaklah menghindari diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara. Okey, jom kita tengok penilaian. Okey, buat dalam buku latihan. Nanti buku sekolah bulan 3 saya nak cek buku latihan kamu. Okey, soalan pertama, nyatakan maksud potongan hadis berikut. Kemudian yang kedua, senaraikan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Yang ketiga, jelaskan maksud dosa besar seperti berikut. Syirik, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita yang baik berzina. Baiklah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.